بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyambung dari tarikh 21 bulan 3, kita membahaskan tentang kitab Matan Abi Suja'. Ini salah satu daripada karangan agung Imam Abu Suja' radhiyallahu an. Kita membahaskan dua tajuk besar, At-Taharatu was-Salah. Dan kita pada pertemuan yang paling terakhir sebelum Ramadan itu, kita membahaskan tentang as-siwak ataupun bersugi. Dan mula pengarang kitab setelah membahaskan tentang tajuk ini, dia masuk tentang al-wudu. Lalu kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, faslun, fasal ini dibuat pada membahaskan dan membicarakan tentang wudu. So kita mula nak membahaskan tentang wudu. Ada namanya wudu, ada namanya wadu. Wuduk tu air lah, yang kita guna untuk buat wuduk tu dinamakan dia dengan wuduk. Adapun wuduk ni perbuatan yang kita berwuduk dengannya. Baik, perbuatan kita berwuduk dengannya. Kita berwuduk tu dipanggil wuduk. Dan asas kepada perbahasan wuduk ni kerana warid dalam hadis, kerana warid dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Asas perbahasan isu ini ia berdasarkan firman Allah Ta'ala ini, iaitu Allah berfirman yang mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin melakukan salat, maka basuhlah muka kamu, dan basuhlah kedua-dua tangan hingga ke siku, dan sapulah kepala-kepala kamu, dan basuhlah kaki-kaki kamu hingga ke buku lali. Maka ayat ini asas, dan dia jadi batu asas pada perbahasan tentang wudu. Kalau ditanya tentang apa makna wudu, kata fuqaha, wudu ni isti'malul ma', penggunaan air. Kamu menggunakan air pada anggota tertentu, dimulakan dengan niat. Itulah maknanya wudu. Kalau orang tanya apa makna wudu, wudu ialah menggunakan air pada anggota tertentu, dimulakan perbuatan itu dengan niat. Maka itu maksudnya wudu. Dan kata pengarang kitab, wal furudul wudu'i sittatun, dan fardu wudu itu ada 6. Fardu di sini maknanya rukun. Maknanya rukun wudu tu ada 6. Ada 6. Orang dulu mudah dia buat cerita. Dia kata 4 basah 2 kering. Yang mana melibatkan air basah, yang tak melibatkan air kering. So yang melibatkan air ada 4. Yang 2 tak ada melibatkan air, niat dan tertib tak melibatkan air, so itu kering. Nah, yang lain semua melibatkan air. Basuh tangan, basuh kaki, sapu kepala, basuh kedua-dua kaki. Senang-senang dia ringkaskan dengan erti, dengan kata apa? 4 basah 2 kering. Orang dulu dia bijak, masya-Allah. Dia senang hafal, dia senang. Kalau orang tanya apa dia itu 4 basah 2 kering, itu wudu.
Wuduk. Dia buat teka-teki lah orang dulu ni. Dia cerdik orang dulu ni. Pandai. Dia nak suruh kita ni nampak menarik lah. Baik. Pertama ialah an-niyatu. Pertama bila kita sebut tentang rukun wuduk, pertama ialah niat. Sebelum tu rukun ni, bila kita sebut rukun ni maknanya sesuatu yang sebahagian daripada solat. Sebahagian daripada perbuatan itu dan tidak sah tanpanya. Yang kita akan sebut ni, ia adalah sebahagian daripada diri wuduk, diri wuduk, dan tak sah wuduk tanpa kita buat perkara ini. Salah satunya ialah niat. So niat, apa makna niat? Kata pengarang kitab, lughatan qasdu syai'i muqtarinan bil fa'al. Kita halakan hati kita nak buat sesuatu dan serta kita lakukannya serta-merta. Maknanya kita menghalakan hati kita nak buat sesuatu dengan melakukannya dengan perbuatan. Tu maknanya adalah niat. Kalau tak buat, ada dalam hati dia, tu dia panggil azam. Di sisi mazhab Syafi'i dia panggil tu tekad. Tu azam. Dalam hati ada tapi tak nak buat. So dia panggil, tak buat lagi. Kita tak sertakan dengan perbuatan, tu dia namanya azam. Itu namanya tekad. Jadi sebut kata niat ni, bila kata kita niat, maknanya kita halakan hati kita nak wuduk, serta kita mulakan dengannya. Kita ambil air, kita sampaikan pada bahagian muka. Itu maknanya wuduk. Itu maknanya niat. So niat maknanya kamu halakan hati kamu untuk buat sesuatu itu serta dengan perbuatan. Kerana kalau kamu tak sertakan dengan perbuatan, maka perbuatan tu datang setelah kamu datangkan niat dalam, kamu halakan hati nak buat sesuatu tapi tak datangkan perbuatan lagi. Lepas tu baru kamu buat. Maka tu dia panggil azam. Azam tu maknanya. Tengok dari sudut definisi ni, ulama kita dia cermat. Ulama kita dia cermat. Maka niat ini ulama kita membahaskan tentangnya, mestilah dia berlaku ketika dibasuh seawal juzuk pada wajah. Bila kita nak buat niat, kalau orang tanya, Ustaz, okey niat saya tahu niat, baik, bilakah waktu berlakunya niat tu? So jawabnya kata para ulama, seawal kamu basuh wajah, air bila kita pergi ke tepi, kita pergi ke paip misal contoh kan, ataupun kita pergi ke kolam, air yang kita ambil daripada kolam tu kita kenakan seawal juzuk kena wajah kita niat, maka itu maksud niat. Bila kita ambil air daripada paip tu seawal kena pada wajah kita, itu namanya niat. Itu namanya niat. Bukan sebelumnya, bukan setelahnya. Niat ni bukan sebelumnya dan bukan setelahnya. Lebih halus lagi, dia beriringan dengan basuh muka. Beriringan dengan basuh muka. Dalam mazhab Syafi'i, sah niat bila kita niat dalam hati kita untuk wuduk, lalu kita basuh seawal wajah kita dengan air tersebut, tu sah niat. Dalam mazhab Syafi'i, kalau orang tu dia niat awal, sebelum basuh muka dia niat nawaitul wuduk dalam hatinya, belum lagi basuh muka, dalam mazhab Syafi'i tidak sah niat ini. Sah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, kalau orang tu dia qasad dalam hatinya untuk berwuduk, misal contoh dia pergi ke paip, dia niat dalam hatinya nawaitul wuduk, kemudian baru dia sampaikan air pada wajah. Dalam mazhab Maliki sah, mazhab Syafi'i tak sah. Kerana mazhab Syafi'i dia syaratkan niat itu dia beriringan dengan perbuatan. Jadi mana
mana apakah gambaran sah dalam mazhab Syafi'i? Bila dia pergi ke paik tu, dia tak ada air kan? Maka dia sampaikan air tu di wajah. Sesaat air tu kena pada wajah, dia niat nawaitul wudu lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksudkan dengan niat dalam mazhab Syafi'i sah. Sebelum mestilah sebelum air tu kena pada seawal air tu kena pada juzuk di wajah dia, bukan sebelumnya, bukan setelahnya. Bukan sebelumnya, bukan setelahnya. Baik. Kalau ini kes masalah. Macam mana kalau sekiranya kita ni basuh muka tapi dah ingat nak wudu? Ada kan orang macam tu. Dia banyak cakap dengan kawan dia misal contoh. Jadi galik sangat-sangat dia tak ingat nak niat wudu. Tengah-tengah basuh muka, dia sepatutnya seawal juzuk air tu dia letakkan pada wajahnya beserta dengan niat. Tak, yang ni kes dia dah basuh muka, separuh muka baru dia dah basuh. Misal contoh, dia dah mula daripada sini sampai ke sini, dia tak ingat nak wudu. Sampai dekat sini, hamba ni datang ke tandah nak wudu, nak datang ke bilik air nak wudu. Sekarang bila dah basuh separuh daripada wajah, dia ingat. Bila ingat, masuk dah niat tu. Maknanya dia nak wudu. Maka bilalah dia basuh yang kedua ni, tuan-tuan tengok kat saya ni. Tak faham. Bila dah sampai kat sini, bahagian yang dia telah basuh ni, yang ia tanpa niat, mesti dia ulang. Mesti dia ulang. Kenapa? Kerana bahagian ini dia basuh dengan tanpa niat wudu. Ini kata ulama makna. Mestilah basuhan itu wajib dia seawal juzuk kena pada wajah. Kerana apa? Kerana andaikan dia tak buat macam itu, dia dah basuh sebahagian daripada wajah dia tanpa niat, maka pada kawasan yang dia telah basuh tanpa niat, wajib dia ulang setelah dia niat. Wajib dia ulang setelah dia niat. Gitu. Jadi ini yang kita maksudkan dengan niat. Dan niat ni tuan-tuan, di manakah letaknya di hati? Adapun yang kamu sebut dengan lidah, itu dia panggil lafaz niat. Ada beza ke lafaz niat dengan niat? Beza. Lafaz niat itu yang kamu sebut dengan lidah, nawaitul wudu. Sahaja saya berwuduk tu dia panggil lafaz niat. Yang tu bukan rukun di dalam wudu. Lepas tu niat yang mana? Niat tu yang kamu sebut di dalam hati. Nawaitul wudu juga, sahaja saya berwuduk, tapi yang ianya berlaku di hati. Itu yang maknanya niat. Andaikan kamu tak sebut di lidah, tapi kamu ada niat dalam hati, nawaitul wudu, sahaja saya berwuduk, di dalam hati kamu niat, tapi tak sebut pada lidah, sah. Jangan kamu sebut pada lidah tapi tak datang langsung di hati. Kes macam mana orang tu dia sibuk dengan duk fikir masalah dia. Sibuk malam ni ada cerita ni, malam ni ada nak tengok ni, sekejap lagi nak buka apa tu Instagram. Dia duk sibuk fikir benda lain, dia duk lupa dia duk buat apa ni. Maka dia sebut dengan lidah dia kerana dah biasa sebut. Pergi bilik air nak pergi wuduk, dia buat macam tu. Jadi dia ni dah jadi adat dia macam tu, dia lupa dia nak buat benda. Sampai di situ lidah dia sebut nawaitul wuduk, tapi hatinya tidak fokus ketika ini. Dia tak ada niat dalam hatinya untuk wuduk. Tak sah wuduk dia kerana dia tak buat niat. Dia lafaz niat tapi dia tak niat. Niat ni lafaz niat tu tidak mengapa kita datangkan supaya memudahkan datangnya niat, kata Imam Nawawi dan sebagainya. Ia bukan bid'ah, dia bukan sesat. Datangkan lafaz niat, nawaitul wudu lillahi ta'ala, boleh. Dia memudahkan datang niat di dalam hati. Tapi janganlah kamu lafazkan niat tapi niat dalam hati tak ada. Niat dalam hati itulah yang asal, itulah yang rukun. Itulah yang rukun.
Kemudian niat ini mestilah niat dengan niat yang sah dalam syarak. Baik. Apakah contoh niat yang sah dalam syarak? Misal contoh kamu niat dalam hati kamu hadirkan niat bila nak wuduk, nawaitul wuduk, sahaja saya berwuduk, sah. Ataupun kamu niat misal contoh niat yang boleh diterima yang sah, nawaitu raf'il hadath, sahaja saya mengangkat hadas, sah juga. Ataupun kamu kata sahaja saya mengangkat hadas kecil, sah juga, kerana orang yang tak ada wuduk dia berhadas dengan hadas kecil, terangkat hadas kecil itu dengan berwuduk. Kalau dia niat sahaja saya berangkat hadas kecil, sah. Atau dia niat nawaitu istibahata muftaqirin ila wudu. Ni. Sahaja saya niat membenarkan saya untuk buat sesuatu yang sesuatu itu nak boleh buat dengan ada wuduk. Tu sah juga niat macam tu. Ataupun dia niat nawaitu fardal wudu, sahaja saya mengambil fardu wudu, sah juga. Nawaitu taharah anil hadath, sahaja saya bersuci daripada hadas, saya ni berhadas, saya bersuci daripada hadas, sah juga. Ada niat yang tidak sah. Jadi kita contohkan tadi niat yang sah, niat yang boleh diterima. Ada niat dia tidak diterima, tak valid. Contoh niat yang tak valid, dia kata misal contoh nawaitu taharah, sahaja saya bersuci. Tak sah, kerana kamu nak bersuci daripada apa? Tak sah. Sahaja saya bersuci sahaja tak sah. Kalau kamu kata sahaja saya bersuci untuk solat, sah. Sahaja saya bersuci daripada hadas, sah. Tapi kalau kamu kata sahaja saya bersuci, dan bersuci itu banyak, suci apa? Maka tidak sah. Tak sah. Ataupun kamu nak sejukkan bahagian anggota badan, kamu pergi basuh muka, basuh bahagian tangan, nak sejuk-sejuk je. Tak sah. Nak sejuk-sejuk, tak sah, kerana niat nak sejuk-sejukkan bahagian muka. Ada orang nak sejuk-sejuk, lepas dia dah basuh muka, basuh something yang dikira macam dia buat wuduk, lalu dia kata, oh kira yang saya basuh nak sejuk-sejukkan badan tadi kira wuduk lah. Tak boleh, kerana niat itu tidak sah, kerana niat bersejuk-sejuk tadi tak sah. Jadi ada niat yang boleh diterima, ada niat yang tidak boleh diterima. Kemudian saya nak bagi tuan-tuan faham, sentuh mushaf perlu wuduk ke tak perlu wuduk? Perlu wuduk kan? Baik, baca mushaf perlu wuduk ke tak perlu wuduk? Tak perlu wuduk. Kalau kita niat, kita ni nak sentuh mushaf, kita pergi ambil wuduk, nak sentuh mushaf, so wuduk tu boleh buat solat, valid untuk buat solat. Kalau kamu pergi ambil wuduk nak buat perkara yang sebenarnya tak berhajat untuk kamu ada wuduk, kerana baca Quran tak perlu ada wuduk. Kamu nak baca Quran, kamu pergi ambil wuduk kan? So kalau macam itu, kamu wuduk itu tidak valid untuk solat. Tak valid untuk solat. Faham tak tuan-tuan beza dua benda ni? Sentuh mushaf perlu wuduk ke tak perlu wuduk? Perlu wuduk. Haram sentuh mushaf tanpa wuduk. Kalau pergi ke tempat air, kamu ambil wuduk, niatnya nak sentuh mushaf, niat ini dia kuat, valid dia sehingga kamu boleh buat solat. Niat ini valid dia sehingga kamu boleh buat solat. So kamu solat dengan wuduk tadi boleh kan? Boleh. Tapi kalau kamu buat niat, nak pergi baca Quran kat masjid lah. Baik, baca Quran perlu wuduk tak perlu wuduk? Tak perlu, kerana kamu kerana ada orang dia Quran ada depan dia tak sentuh. Dia baca je Quran.
Ada orang dia hafal daripada hafalan dia. Dia baca daripada hafalan dia. Baca Quran. So dia tak perlu ada wuduk. Dia apa yang dia hafal. Jadi bila dia pergi ke tempat air, ini ulama bahas. Mungkin tuan-tuan tak buat. Cuma saya nak bagi tuan-tuan beza dua ni. Kalau kiranya orang tu dia nak baca Quran, yang dia tak berhajat kepada wuduk untuk baca Al-Quran. So bila dia pergi ke tempat wuduk, dia ambil air wuduk, dia nak baca Quran. Wuduk ni boleh tak dia buat solat? Tak sah buat solat. Kerana pada asalnya membaca Al-Quran tu tak berhajat kepada wuduk. So niat macam itu tak valid. Adapun niat sentuh Quran valid. Macam tu. Ni kenapa saya syarah macam tu? Kerana fuqaha sebut. Mungkin kita tak mengalaminya, tapi penting kita tahu tentangnya. Penting kita tahu tentangnya. Boleh jadi berlaku dalam hidup kita. Boleh jadi berlaku dalam hidup kita. Baik. Habis tentang isu ini. Kemudian kata pengarang kitab rahimahullahu tabaraka wa taala, kita tak sebut benda sunat lagi ya. Ini kita sebut yang fardu sahaja. Kemudian rukun yang kedua ialah membasuh wajah. Membasuh wajah. Apabila kita kata membasuh wajah, ini rukun kedua bagi wuduk. Maksudnya membasuh seluruh kawasan wajah. Baik, kalau orang tanya seluruh kawasan wajah, maknanya mata masuk dah? Lubang hidung masuk dah? Lubang mulut tu masuk ke dah? Yang kita maksudkan dengan seluruh wajah ialah seluruh kawasan luar ataupun zahir wajah. Bukan yang bahagian dalam. Adapun dalam hidung tu tak perlu masukkan air dalam hidung. Nak basuh. Untuk kita basuh wajah, kita nak sumbat air dalam mata kita, nak basuh muka, tak perlu. Nak sumbat air dalam mulut untuk basuh mulut, untuk basuh muka, tak perlu. So apabila kita kata membasuh semua wajah, yakni membasuh bahagian yang zahir pada wajah, yang ia tak termasuk dalam mata kita, yang ia tak termasuk dalam hidung kita, yang ia tak termasuk dalam mulut kita, tak termasuk di dalam bahagian itu. Dan apabila kita sebut wajah, di sini kawasan yang ada pada kita ni dia campur, ada wajah, ada kepala. Kan? Sebab tu orang Melayu kata dalam dua muka ni, dia ada muka, bahagian muka, dia ada bahagian kepala. So macam mana tuan-tuan nak beza mana kepala, bahagian kepala dan mana bahagian wajah? Ulama dia bahas supaya kita faham manakah limitnya wajah, dari mana ke mana limitation kawasan yang dikira wajah. Kerana kalau tak dibasuh pada bahagian yang diiktibar sebagai wajah, tak sah ambil wudu. Maka oleh kerana itu ulama kata dari sudut tulan, dari sudut menegak, ia bermula daripada manabitus sya'ri ila dhaqan. Manabitus sya'r maknanya tempat tumbuh rambut. Yang dimaksudkan dengan tempat tumbuh rambut, neracanya ialah tempat tumbuh rambut kebanyakan orang. Ghalibun nas, ghalib orang kat mana tumbuh rambut? Kerana ada, kalau tuan-tuan tengok, jarang-jarang orang dia tumbuh rambut dekat sangat dengan kening dia. Ramai orang tak tumbuh atas dahi sampai kat dekat sangat dengan kening. Tapi ada orang dia dahi kecil je. Dia punya gigi rambut dia dekat sangat dengan kening dia. Jadi kita tak tengok kepada dia. Kita tengok kepada kebanyakan orang, gigi rambut dia dekat mana? Manabitus sya'ar ni tempat tumbuh rambut. Orang dulu dia panggil gigi rambut. Kita tak tengok orang yang terlalu terkebelakang, gigi rambut dia. Ada orang dia buat PhD sampai jadi profesor, tak ada habis dah depan ni. Belakang tu mula gigi rambut dia. So kita tak tengok di situ, ataupun dia dah berumur kan, dia depan dah hilang dah. Yang ni
Yang dia mula gigi rambut dia dekat hujung belakang ubun-ubun tu. So kita tak tengok di situ. Kita tengok dekat mana? Kita tengok kebanyakan orang. Kebanyakan orang gigi rambut dia dekat mana? So kita akan iktibar di situ. So bagi orang yang profesor, rambut dia kat belakang, dia nak kena tengok. Kalau saya rambut macam orang lain, kat mana tumbuh rambut? Dekat situlah dia mula ambil wuduk. Bukan dekat belakang tu. Jadi bagi orang yang dia rambut tebal sangat, sehingga subur sampai ke dahi pun tumbuh rambut. Dia panggil dalam bahasa Arab ghamamah. Bulu tumbuh atas dahi, ghamamah. Tu bulu tu maknanya sebenarnya dahi dia tu macam orang lain lah, tapi dia tumbuh bulu. So janganlah dia mula dekat gigi rambut dia. Sebab gigi rambut dia tak macam orang lain. Dia kena mula gigi rambut macam orang lain. Orang lain kat mana gigi rambut dia? Dia mulakan dekat situ. Jadi gigi rambut kebanyakan orang. Tu maksud dia di sini. Bermula daripada situ sampai ke az-zaqan. Az-zaqan ni maknanya dagu. Kalau orang tanya kita apa makna dagu, supaya faham. Kata ulama, dagu ni majma' al-lihyaini, tempat bertemunya dua tulang rahang. Apa tulang rahang mana? Tulang rahang akhir sekali bawah telinga bawah. Ni telinga bawah kita ni kan, ni cuping telinga ni. Bawah tu ia pengakhiran bagi tulang rahang. Lepas tu dia bertemu di mana? Dia bertemu dekat sini. Kan kalau tengok kat saya ni dia temu di sini. So ni tempat pertemuan dua tulang rahang, itu namanya dagu. Jadi tulang kan ada sini ni. So ini tulang ini dia panggil dagu. Bila dia nak basuh, dia bermula daripada tempat tumbuh rambut sampai ke tulang dagu. Sampai ke tulang dagu. Jangan sampai ke sini, bawah sikit ada tulang dagu dia ni. Maka itu maknanya dagu. Dagu ni kalau tumbuh bulu, tempat yang tumbuh bulu tu dia panggil janggut. Tempat yang berhimpun dua tulang rahang di sini dia panggil janggut. Ada pohon ni orang tak panggil janggut. Ini bukan saiban. Yang bulu tumbuh atas tulang rahang dia panggil jambang. Al-aridan. Saiban ini. Ini yang tumbuh yang tumbuh di sini. Dia setentang dengan telinga dan dia dekat dengan cuping. Ini dia panggil saiban ni lah. Dia panggil idharan. Bawah idharan ni jambang. Ini dia panggil jambang. Ini dia panggil jambang. Jadi ada nama tu. Setiap daripada ni ada nama. Ada setengah nama-namanya tak ada dalam bahasa Melayu. Saya duk tekak cari nama dia apa. Nama dalam bahasa Melayu. Bulu-bulu yang tumbuh di atas wajah ni kita kena basuh semua. Kita akan masuk dalam bab ini. Cuma kita tengah sebut tadi had wajah daripada gigi rambut, tempat tumbuh rambut sampai ke dagu, dari sudut menegak, dari sudut lebar, had wajah daripada telinga sampai telinga. Yang dimaksudkan dari telinga sampai ke telinga ialah anak telinga, watat ni ke anak telinga. Mana anak telinga? Ni pak telinga, ni anak dia. Ni yang besar ni pak dia lah. Hak ni yang kecil ni anak dia. Watat namanya. Watdul udhun. Watat ni Arab lah. Kita ni bukan anak telinga. Yang ni. Copeng kecil ni. Yang tu anak telinga. Daripada anak telinga ke anak telinga. Baik. Bila kita tahu itulah had wajah dia, di sini kena ingat tuan-tuan, bila kita basuh wajah, wajib kita basuh seluruh bulu, sama ada bulu itu tebal ataupun nipis, yang ia tumbuh pada bahagian wajah. Jadi sebenarnya kalau kita nak kira-kira, fuqaha kata ada 19. Kita akan sebut separuh je lah. Kalau tuan-tuan cari dengan detail, 19 bulu ada atas muka kita ni. Jadi semuanya wajib basuh zahir dan juga batin. Melainkan bulu yang dikecualikan oleh syarak, hanya kita basuh zahir, tak dibasuhnya batin.
Kita akan sebut. Baik, bulu kening kita ni. Bulu kening ni ada dua kan? Dua-dua bulu kening ni tebal ke nipis, wajib basuh zahir dan juga batin. Ini bulu kening kita. Dan kelopak mata yang 4, wiper yang 4 tu. Kelepak buka tu kan. Tu kelopak dia panggil al-ahdabul arba'ah. Hak tu wajib basuh zahir dan juga batin. Bulu yang tumbuh atas wajah kita tu wajib kita basuh zahir dan juga batin. Syariban yang kita panggil misai tu. Ni, syariban. Ada satu lagi dua. Tu yang dia kata syariban tu musanna, ada dua. So yang ni wajib kita basuh zahir dan juga batin. Dalam bahasa Arab, sambung bagi misai ni dia turun ke bawah. Ha ni nama apa ni? Cuba tuan-tuan sebut nama kat saya. Yang ni daripada misai saya tak ada. Sebahagian orang Melayu ada lah. Biasa orang India dan juga orang Pakistan, orang Arab dia ada. Yang ni yang daripada misai ni turun ke bawah. Panggil apa? Oh, tak tahu. Ni yang daripada sini. Sini turun ke sini panggil apa? Dalam bahasa kita. Cuba sebut. Yang ni wajib kita basuh. Yang ni yang bulu tumbuh sini dia panggil anfaqah, kita panggil kumis. Kan? Yang ni kumis, yang ni bukan kumis ni. Yang ni bukan kumis. Yang turun ke bawah. Kemudian sambung bagi misai gini. Dia hak turun bawah ni lain. Nama lain. Yang sambung bagi misai tu yang dekat McDonald tu. yang misai gitu tu. Ada pelakon Malaysia saya tak nak sebut. Cuma yang ni yang panjang ni, yang tu kalau panjang basuh, wajib basuh. Jangan ingat sedap simpan panjang gitu, yang tu wajib basuh. Zahir dan juga batin. Waktu wajib basuh bila nak wudu. Jadi yang ni pun wajib juga basuh. Yang daripada misai tu dia turun ke bawah, wajib dia basuh. Kemudian side band tadi yang kita sebut tadi wajib basuh. Di sini fuqaha ada menyebut tentang janggut yang tebal, janggut yang nipis. Di sini ada sedikit perbahasan. Bagi mereka yang ada janggut yang nipis, wajib basuh zahir dan juga batin. Bagi orang yang ada janggut yang tebal dan dia ada jambang yang tebal, wajib basuh zahir, batinnya tak wajib basuh. Di sini keliru nak beza tebal dengan nipis macam mana. Andaikan saya bercakap dengan seorang insan depan saya ni, saya perlu jarak yang banyak mana? Kalau saya bercakap dengannya, saya nampak kulit dia dari celah-celah bulu dia, maknanya dia punya janggut dan jambang itu nipis. Kalau saya tak nampak, maknanya kalau sekiranya saya tak nampak kulit dia dari celah-celah janggut dan jambang dia, maknanya janggut dan jambang dia itu tebal. Itu cara nak evaluate, nak menilai tebal atau nipisnya janggut. Taklah maknanya kalau nak bercakap dah tak boleh tengok. Cermin mata ni masalah juga. Kalau sedekat ni pun tak nampak juga. Kalau dia pakai cermin mata seperti saya ni lah, dan dia bercakap dengan kadar orang bercakap, bukan bercakap ujung tu. Dia bercakap, kadar orang bercakap banyak mana? Kan? Kadar orang bercakap di antara dua orang, kadar itulah kan. So kalau kamu tengok di janggut dia, nampak tak kulit? Di celah-celah janggut, nampak? Tu maknanya janggut dia nipis. Kalau sekiranya tak nampak, maknanya janggut dia tebal. Bila tebal, wajib basuh bahagian zahir, tidak wajib basuh bahagian kulit dalam tu, batinnya. Adapun kalau janggut tu dia nipis, maka wajib basuh zahir dan juga batin. Basuh kena, dan benda tu senang. Air ni dia mudah untuk kena. Tapi bagi janggut yang tebal sukar. Oleh kerana itu cukup dia basuh zahir tanpa dia basuh batin. Cukup dia basuh zahir tanpa dia basuh bahagian yang batin. Di sini ada orang
dia persoal kalau macam mana kalau setengahnya tebal, setengahnya nipis. Saya bagi contoh, kadang ada style tumbuhnya janggut. Ni janggut tebal, di kawasan jambangnya nipis, nampak kulit jambang dia. Pada kawasan yang ia nampak kulit, yang ia nipis, wajib basuh zahir dan batin. Dan pada kawasan yang tebal, wajib basuh zahir dan tak wajib basuh bahagian batin. Itu hukum yang berkait dengan janggut dan jambang. Sebab tu kita kena bagi makna dulu, apa makna janggut, apa makna jambang tadi. Tidak dia pening makna satu janggut, mana satu jambang. Adapun kalau sekiranya janggut perempuan ataupun janggut khuntha, ada ke janggut perempuan? Cuba tanya orang perempuan, ada tak janggut perempuan? Barangkali ada. Sebab tu fuqaha sebut, kadang-kadang dia tanda kelahiran. Kemudian dia jadi segar, kawasan tu dia jadi subur, kawasan tu dia jadi janggut. Kadang-kadang macam tu. Tapi ada sebahagian perempuan dia tumbuh janggut. Gelabah dia, pakai tudung ada janggut. Kan? Jadi yang ni janggut wanita wajib dalam wuduk ni lagu mana? Walaupun dia tebal, wajib basuh zahir dan juga batin. Tak samalah dengan janggut lelaki. Lelaki kalau tebal basuh zahir, tak basuh bahagian batin. Tak wajib basuh bahagian batin. Bahagian kulit dalam tu tak wajib. Adapun perempuan zahir dan juga batin. Khunsa di sini maknanya apa? Khunsa muskil, yakni seorang yang ada dua alat. Ada alat lelaki, ada alat perempuan, dan dia masih lagi muskil. Dia ni kecenderungan dia belah mana? Maka ni dia panggil khunsa muskil. Khunsa muskil dari sudut fiqahnya, kita akan bermuamalat dengannya dengan cara berhati-hati. Maka dalam hal ini tak boleh kita muamalat dia macam lelaki. Dia dimuamalatkan dia macam perempuan, maka dia basuh janggut dia zahir dan juga batin. Basuh janggut dia zahir dan juga batin. Dan fuqaha kata wajib kita tambah sedikit daripada kepala dagu dan juga dua telinga. So sebenarnya bila kita wuduk tuan-tuan, kawasan telinga ni kita kena ambil sikit. Wajib kita ambil sikit untuk pastikan betul-betul kita basuh wajah kita. Dan bawah dagu kita ni kita ambil sikit. Kan memang kita buat macam tu kan. Bila kita wuduk, kita tak memadai dengan dagu je, kita ambil sikit bawah dagu tu kan. Tu mesti kena buat. Dan juga pada bahagian kepala ni kita ambil juga sedikit, supaya pasti betul-betul semua kawasan wajah ni kita sampaikan air padanya. Ini maknanya membasuh kedua-dua wajah. Itu maknanya rukun yang kedua di dalam wuduk. Itu maknanya rukun kedua di dalam wuduk. Baik, habis. Kemudian kata pengarang kitab, wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqain. Rukun yang ketiga, membasuh kedua-dua tangan sampai ke kedua-dua siku. Baik. Di sini bila kita kata membasuh kedua-dua tangan, maknanya basuh daripada kepala jari jemari. Ini dia panggil kepala jari jemari ni. Jangan tak basuh kepala jari jemari ni. Ini kepala jari jemari ni mesti dibasuh. Dan sehingga kita basuh sa'id. Sa'id ni maknanya dua tulang lengan bawah. Orang Arab dia panggil sa'id kerana lengan kita ni kita ada dua lengan. Lengan bawah ini dengan lengan atas. Lengan bawah ni nama sa'id kerana dia ada dua tulang dalam tu. Dalam ni ada dua tulang. Oleh kerana itu dipanggil dia sa'idun. Di atas ni dia ada satu tulang, maka dia panggil adud, lengan atas ni. Tempat berhimpun dua tulang lengan bawah dengan lengan atas namanya siku. Ni dia panggil tempat berhimpun dia.
So kalau orang tanya apa makna siku? Siku adalah tempat pertemuan tulang lengan bawah yang dua dengan lengan atas. Elbow. Maka dinamakan elbow dalam bahasa Inggeris. Jadi ini namanya siku lah dalam bahasa kita. So bila kita basuh kedua-dua tangan, mestilah merangkumi kepala jari, mesti basuh. Kuku-kuku mesti basuh. Jari jemari mesti basuh. Dua pergelangan tangan mesti basuh. Lengan bawah mesti basuh, termasuk siku. Kalau dia tak basuh siku, tak sah daripadanya wudu. Jadi bila ulama dia bahas ini, dia kata basuh kedua-dua tangan sampai ke siku. Di sini ulama bahas, bila kata sampai ke siku tu, siku termasuk sekali tak? Dalam mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i kata siku masuk sekali. Kerana kalau kamu kata akaltu samaka hatta ra'saha, saya makan ikan sampai ke kepala, kepala makan ke tak makan? Di sini khilaf. Ada ulama kata maksud sampai ke kepala, maknanya sampai kat kepala berarti tak makan kepala. Maka tu mazhab Malik. Mazhab Malik kata basuh tangan sampai kat siku, tak masuk siku. Manakala yang kata saya makan ikan sampai kepala, maknanya hatta kepala pun saya makan. Maka bila kita bahas tentang wuduk, kata mereka basuh kedua-dua tangan, siku pun termasuk. Kerana kalau tak basuh kedua-dua siku, tak sah daripada orang itu wuduk. Tak sah daripada orang itu wudu. Jadi di sini kalau sekiranya dia tak ada siku, lagu mana ada orang tak ada siku? Andaikan tak ada. Bagi orang yang memang tak ada siku, macam mana dia nak basuh habis dah waktu? Macam mana dia nak basuh siku? Dia tengok kalau saiz dia sama dengan ada seorang manusia yang saiz macam dia, dia letak tangan dia dengan tangan orang tersebut yang sama saiz dengannya. Maka tengok siku orang tersebut sama tak dekat mana, maka dia tanda dia di sini dia basuh tempat yang ia adalah siku orang tersebut. Jadi dia ukur sama dengan siku orang tersebut. Ini in case dia kalau sekiranya dia tak ada siku. Kebanyakan kita ada siku. InsyaAllah basuh kedua-dua tangan ini kita akan sambung pada perbahasan yang akan datang. Kalau bulu atas tangan, daging tumbuh tangan jari satu lagi tumbuh daging, tumbuh butir atas tangan macam mana? Jadi kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini qulu qauli hadza, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.